Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, sekali lagi petang ini kita dapat bertemu dalam pengajian kita daripada kitab Tafsirul Jalalain. InsyaAllah, seperti mana yang dijanjikan, kita akan mengambil faedah daripada kitab Tafsir Asy-Sya'rawi dan daripada Al-Burhan fi Ulumil Quran, daripada kitab Ulumul Quran karangan Mufti Taqi Al-Uthmani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Kitabun anzalnahu ilaika ya Muhammad. Di sini telah ditakdirkan dengan kitabun anzalnahu ilaika. Tengok, ya Muhammad, ya Muhammad, telah ditakdirkan oleh musannif dengan perkataan ya Muhammad, memberi isyarat bahawasanya kaf yang ada, kaf khitab yang ada pada surah ini, mukhatab khasnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Kalau kita takdirkan Yasin itu sebagai nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu ditakdirkan innaka ya Muhammad. Sekiranya Yasin itu kita menganggapnya sebagai huruf muqata'ah yang Allah lebih mengetahui maknanya, maka boleh kita takdirkan dengan seperti takdir yang ditakdirkan di sini, ya Muhammad. Iaitu pengarang ingin memberi isyarat bahawasanya kaf khitab yang dikhitabkan, yang dituju cakap dengan kaf khitab yang ada pada pada ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya merujuk kepada tafsir daripada kitab Jalalain daripada surah Yasin, Yasin di sana
Di dalam surah Yasin, pengarang Jalalain memilih pandangan Yasin itu bukanlah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebagai salah satu daripada huruf muqata'ah. Kalau kita lihat dalam surah Yasin, Yasin, Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Innaka ya Muhammad, sama. Di dalam surah Yasin, pengarang Jalalain mentakdirkan innaka laminal mursalin sebagai innaka ya Muhammad. Innaka ya Muhammad. Maka begitulah juga yang dibuat oleh beliau di sini. Dalam surah Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika ya Muhammad. Memberi isyarat kaf khitab ini awalnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adakah ya Muhammad ini ataupun kaf khitab ini berkongsi makna dengannya kepada umat? Adakah berkongsi maknanya kepada umat? Di dalam pelajaran usulul fiqh, ada dibahaskan berkaitan dengan hukum yang diperintahkan kepada Rasulullah. Adakah hukum yang diperintahkan kepada Rasulullah, maka hukum tersebut juga wajib ke atas umat ataupun sunat ke atas umat? Secara umumnya, semua hukum yang diperintahkan kepada umat juga diperintahkan kepada Rasulullah. Hukum yang diperintahkan kepada Rasulullah juga diperintahkan kepada umat. Asal hukumnya syariat untuk semua. Sekiranya ada dalil-dalil tertentu yang menunjukkan bahawasanya hukum khas untuk Rasulullah ataupun hukum khas untuk umat, maka barulah pada ketika itu kita boleh mendakwa khususiyat. Barulah kita boleh mendakwa khususiyat. Namun ada sesetengah ayat yang ada qarinah yang menunjukkan bahawasanya khitab di dalam ayat tersebut khas, maksudnya Rasulullah tanpa berkongsi makna di dalamnya selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di dalam ayat ini, kitabun anzalnahu ilaika innaka laminal mursalin innaka la tahdi man ahbabta wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ini beberapa contoh petikan ayat Al-Quran yang menggunakan kaf khitab, yang khitabnya adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat ini secara jelas tidak berkongsi makna selain daripada Rasulullah, kerana ayat ini berbunyi kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Rasulullah. Diturunkan kepada Rasulullah untuk manfaat kita. Maknanya munzal ilaih, yang diturunkan kepadanya kitab ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik kalau kita dapati dalam banyak permulaan ayat-ayat Al-Quran dimulakan dengan perbahasan kitab yang diturunkan. Tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat. Alif lam ra kitabun uhkimat. Cuba kita perhatikan di dalam beberapa surah di dalam Al-Quran, perbahasan dimulakan dengan mengisbatkan kitab. Mengisbatkan kitab. Setelah mengisbatkan kitab, maka barulah diisbatkan kandungan perintah dan larangan di dalam kitab.
Sebenarnya ini adalah sir. Al-Imam Al-Bukhari memulakan kitabnya dengan perbahasan Bada'ul Wahyi. Dengan perbahasan kitab Bada'il Wahyi, yang membawa hadis yang pertama berkaitan dengan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira. Kitab Al-Quran maknanya wahyu. Kitab Al-Quran ini dia mempunyai beberapa nama. Ini antara perbahasan juga dalam ulumul Quran, nama-nama bagi Al-Quran. Al-Quran kadang diberi nama Tanzil, diberi nama Zikra, diberi nama Quran, diberi nama Al-Kitab. Ini adalah kepelbagaian nama yang diberikan kepada Al-Quran. Dan satu kaedah yang masyhur, kasratul asma' tadullu ala kasratil fadail, ataupun menunjukkan kepada syaraf. Apabila sesuatu itu diberi dengan banyak nama, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang besar. Namun Al-Quran tidak perlulah untuk kita buktikan dia sebagai sesuatu yang besar sekadar dengan nama-nama yang diberikan. Namun nama-nama yang diberikan kepada Al-Quran, nama-nama yang diberikan kepada Al-Quran, di balik nama itu memberi isyarat kepada apakah itu Al-Quran. Memberi isyarat kepada apakah itu Al-Quran. Maka apa yang saya ingin sebutkan pada awalan ini, ini adalah cara yang dipraktikkan di dalam kitab Jalalain. Beliau mentakdirkan ya Muhammad. Dalam surah Yasin beliau mentakdirkan ya Muhammad, memberi isyarat bahawasanya siapakah mukhatab. Kita akan dapati dalam ayat yang lain, kita dapati dalam ayat yang lain bahawasanya didatangkan khitab kemudian ditakdirkan, ditakyinkan siapa mukhatab. Kerana di antara perkara yang dipelajari dalam tafsir adalah mentakyinkan dhamir, mentakyinkan marja' dhamir, mentakyinkan mukhatab. Siapakah mukhatab? Dalam mentakyinkan mukhatab pun sebenarnya berlaku ikhtilaf mufassirin. Dalam sebahagian ayat berlaku ikhtilaf, berlaku perbezaan pandangan siapakah yang dikhitabkan dengan apa-apa huruf khitab yang ada di dalam Al-Quran. Jadi antara muhimmah, antara tanggungjawab orang yang mempelajari ilmu tafsir dan mufassir itu sendiri, antaranya ialah mentakyinkan mukhatab sekiranya datang mana-mana huruf khitab di dalam Al-Quran. Seperti juga antara perkara yang talib, orang yang mempelajari ilmu tafsir perlu ambil cakna, iaitu berkaitan dengan marja' dhamir. Dhamir ini dikembalikan kepada siapa dan seumpamanya. Hari ini bersama dengan saya kitab At-Tafsir Al-Kabir. Tafsir Al-Kabir karangan Fakhruddin Ar-Razi, ataupun kitab ini juga dikenali sebagai Mafatihul Ghaib. Kalau kita lihat dalam kitab Tafsir Jalalain, Alif Lam Ra dia dimasukkan dalam huruf muqatta'ah yang tidak menerima i'rab, yang tidak menerima i'rab. Di dalam tafsir Ar-Razi, beliau menjadikan alif lam ra itu sebagai mubtada dan kitabun anzalnah sebagai khabar. Ketika membahaskan tentang huruf muqatta'ah, maka ulama juga membahaskan tentang adakah dia mempunyai mahal dalam i'rab. Maka sekiranya kita mentafsirkannya dengan makna yang dapat difahami, maka kita letakkan mahalnya dalam i'rab. Misalnya dalam tafsir Ar-Razi, kata pengarang alif lam ra mubtada wa qawluhu kitab khabar. Nampak? Dalam kitab tafsir Jalalain,
mubtada' mahzuf. Kitabun anzalnah adalah khabar bagi mubtada' mahzuf. Ini juga salah satu daripada muhimmah tafsir. Kita dalam pengajian bacaan kitab tafsir Jalalain ini, saya hanya menakalkan tafsir, bukan bercakap sebagai seorang mufassir. Kita hanya menakalkan kalam mufassir. Antara tanggungjawab ketika mempelajari ilmu tafsir adalah mentakyinkan i'rab. Mentakyinkan i'rab, mentakyinkan marja' dhamir, mentakyinkan mukhatab. Banyak lagi. Misalnya kalau datang alif lam dalam Al-Quran, adakah alif lam itu lil ahdi ataupun alif lam itu lil jinsi, lil istighraqi, lil ahdi zihni misalnya. Itu pun perkara yang menjadi tanggungjawab orang yang mengajar ilmu tafsir, mempelajari ilmu tafsir, mentafsirkan Al-Quran. Mentakyinkan perkara-perkara tersebut adalah alat, adalah permulaan bagi tafsir. Sekiranya kita tidak mengetahui marja' dhamir bagi sesuatu dhamir yang ada dalam Al-Quran, bagaimana kita boleh tafsir ayat itu dengan betul? Sekiranya kita tidak mengetahui mukhatab di dalam ayat tersebut, bagaimana kita boleh mentafsirkannya dengan betul? Nampak tak? Antara dua kitab ini pun ada perbezaan dalam mengi'rab. Kitab tafsir Jalalain, nampak? Tafsir Jalalain menjadikannya khabar mubtada mahzuf. Tafsir Ar-Razi menjadikannya sebagai apa? Sebagai khabar tapi kepada mubtada, iaitu alif lam ra itu sebagai mubtada. Dalam tafsir Asy-Sya'rawi, Imam Asy-Sya'rawi memulakan tafsirnya bagi surah ini dengan menyatakan Allah Subhanahu wa taala ataupun ayat ini tidak seperti kebiasaan ayat yang lain, iaitu alif lam ra dijadikan satu juzuk daripada ayat. Bukan dia adalah ayat yang tunggal, tetapi dia adalah satu juzuk daripada ayat. Nampak? Makna kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi memilih pandangan bahawasanya alif lam ra itu adalah satu juzuk daripada ayat yang pertama. Alif lam ra mubtada, kitabun anzalna adalah merupakan sebagai khabar. Kitabun anzalnahu ilaika. Satu perkara yang menarik yang ditarik perhatian, yang menarik perhatian dengannya oleh Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengambil ataupun mentafsirkan perkataan kitab itu sendiri, lalu meliritkan perbahasan kepada nama-nama Al-Quran. Beliau menyenaraikan nama-nama Al-Quran. Al-Quran ada yang dinamakan sebagai Tanzil, ada yang dinamakan sebagai Quran, ada yang dinamakan sebagai Al-Kitab, misalnya seperti di dalam ayat ini. Kemudian beliau berkata, kita ambil dua nama. Pertama Al-Kitab, yang kedua Al-Quran. Al-Kitab, Al-Quran. Surah yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq. Iqra. Iqra. Bacalah olehmu. Bacalah olehmu. Kalau kita melihat dalam kitab Fathul Bari, ada sebahagian riwayat dalam hadis yang mengatakan semasa Jibril alaihi salam memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata Iqra, maka di hadapan, mana di tangan Jibril itu ada benda yang tertulis. Ada perkara yang tertulis. Ada perkara yang tertulis. Dan perkara yang tertulis itu adalah Al-Quran. Adalah apa? Adalah Al-Quran. Maka Al-Quran ini, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi,
Kalau kita ambil daripada dua nama, dia adalah Alkitab dan dia juga adalah Al-Quran. Alkitab dan juga Al-Quran. Alkitab ini menunjukkan Quran ini sesuatu yang ditulis. Alkitab daripada kitabah memberi makna bahawasanya Al-Quran ini sesuatu yang ditulis. Perkataan Al-Quran, apa maksud Al-Quran? Al-Quran ini maksudnya Al-Maqru, yang dibaca. Yang dibaca. Memberi isyarat bahawasanya Al-Quran ini adalah sesuatu yang dibaca. Yang dibaca tanpa melihat. Yang dibaca dengan melihat. Yang dibaca tanpa melihat, maka Al-Qira'ah. Yang dibaca melalui melihat, iaitu melalui Al-Maktub, yang ditulis. Dan ia juga sebagai isyarat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Quran dengan dua cara. Yang pertama dengan cara ia dibaca, yang kedua dengan cara ia ditulis. Nampak? Dengan cara ia dibaca, dengan cara ia ditulis. Quran maknanya dibaca, kitab maknanya ditulis. Dibaca dengan hafalan ataupun dibaca dengan yang bertulis. Dalam surah Al-Qiyamah, inna alaina jam'ahu, nampak? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Menarik. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah ni menarik. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam ayat ini Allah memberi isyarat bahawasanya dia akan menjaga Al-Quran. Kemudian dalam ayat yang lain, inna alaina, menjadi tanggungjawab Allah untuk menghimpunkan Al-Quran. Dalam kitab tafsir menyebut menghimpunkan Al-Quran maksudnya di dalam dadamu wahai Muhammad, sehingga kau ingat. Wa Qur'anah. Apa maksud Qur'anah? Menjadi tanggungjawab kami untuk bagi kamu ingat dan kamu boleh baca atas lidah. Wa Qur'anah maksudnya kamu boleh baca. Qira'ataka iyyahu. Qur'anah maksudnya qira'ataka iyyah. Menjadi tanggungjawab Allah untuk menghimpunkan Al-Quran dalam dadamu wahai Muhammad dan menjadikan Al-Quran itu lancar di atas lidahmu. Dan termasuk juga inna alaina jam'ahu, Quran itu dihimpunkan di dalam kitab. Dihimpunkan di dalam kitab. Seperti mana kita belajar dalam ilmu hadis, di sana ada dabtul sadri. Dabit ni menjaga ni, menjaga hadis ini, dia ada dua cara. Dia ada dua jenis dabat. Satu, menjaga hadis dengan dabtus sadri, dengan hafalan. Yang kedua, menjaga hadis dengan catatan, dengan tulisan. Begitulah juga yang berlaku kepada Al-Quran. Ketika proses mengumpulkan Al-Quran, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka melazim dalam SOP pengumpulan Al-Quran, mereka melazimi bahawasanya mereka hanya akan mencatat ayat-ayat yang mana dihafal dan ditulis. Nampak? Para sahabat ketika mengumpulkan, proses membukukan, memushafkan Al-Quran, maka mereka mengumpulkannya dengan menggunakan SOP. Hendaklah ada juga catatan terhadap ayat yang dihafal. Nampak? Ada juga catatan untuk ayat yang dihafal. Mereka menggunakan dua dabat. Kedua-dua dabat sekali. Dalam mengumpul Al-Quran, tidak hanya berpada dengan ingatan sahaja. Mereka akan pastikan ada juga catatan yang tertulis. Ada juga catatan yang tertulis. Nampak? Jadi daripada permulaan surah ini, kitab
Kitabun anzalnah memberi isyarat bahawasanya Al-Quran yang walaupun semasa ia diturunkan, dia hanya diturunkan dalam bentuk lafaz tanpa ada tulisan. Tetapi Nabi telah melantik beberapa orang katib untuk menulis lafaz-lafaz tersebut. Katabah, penulis-penulis wahyu. Ayat Al-Quran itu sendiri menunjukkan bahawasanya Quran ini akan menjadi sesuatu yang bertulis dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mempelajari ilmu hadis, misalnya kalau kita belajar Sahih Al-Bukhari, dalam mukaddimah pengajian Sahih Al-Bukhari, kita akan mempelajari tentang perbahasan tadwinul hadis, penulisan hadis. Maka akan masuk satu perbahasan, iaitu ada hadis yang Nabi larang menulis hadis. La taktubu anni. Ada satu lafaz yang berbunyi la taktubu anni. Jangan kamu tulis daripada aku. Maksudnya hadis. Maka adakah maksud daripada hadis ini Nabi larang adalah bid'ah menulis hadis? Tapi ada juga riwayat yang lain. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As misalnya, Sayyidina Abu Hurairah sendiri menulis hadis, menghafal hadis. Maka ulama memberi taujih kenapa pada peringkat awal dilarang ditulis hadis supaya tidak bercampur penulisan hadis dengan penulisan Al-Quran. Penulisan hadis dengan penulisan Al-Quran supaya tidak bercampur. Apabila perbezaan antara Quran dan hadis telah tersemat di dalam sanubari umat, maka keizinan menulis hadis dibenarkan secara besar-besaran. Maka kitabun anzalna, di sana ada isyarat kepada perkataan kitabah, iaitu menulis. Iaitu apa? Iaitu menulis. Dan menulis, walaupun umat Arab ini dikenali sebagai umat yang ummi, tetapi bukanlah umat yang menafikan ilmu. Bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri memberi isyarat bahawasanya asas kepada ilmu itu adalah ditulis. Nampak? Asas ilmu itu ditulis. Al-Quran juga ditulis. Al-Quran juga ditulis. Dan benda yang ditulis itu hendaklah dibaca. Cantik. Jadi Quran itu dibaca dan ditulis. Jangan hanya wujud satu kelompok yang hanya hafal Al-Quran, tetapi tidak ada yang tulis Al-Quran. Perlu ada dua-dua jenis dhabt. Dan perkara itu telah disedari oleh para sahabat. Maka mereka telah melakukan operasi ataupun melakukan projek mengumpulkan Al-Quran, menjadikannya sebagai mushaf. Dan kemuncaknya adalah pada zaman Sayyidina Uthman, apabila Al-Quran telah dibukukan, dijadikan dalam bentuk satu buku tanpa bercerai-cerai. Jadi itu yang membezakan antara mushaf pada zaman Sayyidina Uthman, bahkan sebelum tu lagi, iaitu pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Uthman lain. Jadi antara pelajaran yang kita kena belajar dalam ulumul Quran adalah sejarah pembukuan Al-Quran. Antara yang kita perlu pelajari dalam ulumul Al-Quran adalah sejarah pembukuan Al-Quran. Dalam kitab ni dan dalam kitab ulumul Quran yang lain, misalnya dalam kitab ni, Mufti Taqi Al-Usmani telah menerangkan bagaimana Al-Quran itu dijaga. Period zamannya. Daripada zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Uthman. Paling kemuncaknya di kalangan zaman sahabat ini, dalam kalangan zaman sahabat ialah zaman Sayyidina Al-Uthman, bila Al-Quran itu dijadikan dalam mushaf. Jadi kena bezakan projek yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan projek yang dilakukan oleh
Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar dengan projek yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman menyelaraskan Al-Quran, menyelaraskan penulisan Al-Quran, supaya semua umat Islam di bawah kerajaan Islam menggunakan satu jenis mushaf sahaja. Adapun zaman Sayyidina Abu Bakar memushafkan Al-Quran, maknanya tulis dan kumpulkan dalam satu buku. Tetapi bila berlaku sama Sayyidina Uthman, berlaku pertelingkahan, masing-masing mendakwa qiraatnya yang terbaik, tulisan dia yang terbaik, maka dibakar semua mushaf, kemudian distandardkan supaya hanya ada satu mushaf sahaja yang dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu mushaf Uthmani, yang terus dikenali sampailah hari ini. Okey. Kitabun anzalnahu ilaika ya Muhammad, wahai Muhammad, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil aziz hamid. Kalau kita belajar ataupun kita baca daripada tafsir Ar-Razi. Jadi tafsir Ar-Razi ini antara tafsir yang bagus di mutalaah. Walaupun ada mulut-mulut yang tidak berinsuran yang mengatakan di dalam tafsir Ar-Razi ini semua perkara ada kecuali tafsir. Dia kata semua ada tapi tafsir tak ada. Itu adalah tohmahan. Maka ini perkara yang tidak benar. Di dalam kitab tafsir Ar-Razi, ingat semalam saya sebut antara kitab tafsir yang begitu mengambil berat tentang menyatakan apakah kaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain adalah tafsir Ar-Razi. Mereka yang berkecimpung dalam ilmu akidah, ilmu kalam, kalau ingin melihat bagaimana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah diistinbatkan daripada Al-Quran, maka baca tafsir karangan Fakhruddin Ar-Razi. Sebab itu kebiasaan orang yang mentohmah tafsir Ar-Razi ini golongan yang memusuhi ilmu kalam, golongan yang memusuhi ilmu al-kalam. Saya bagi satu contoh yang kadang-kadang kita tidak terlintas perkara tersebut. Misalnya daripada perkataan kitabun anzalna, kata Imam Ar-Razi, kitab yang kami turunkan kepadanya. Kitab yang kami turunkan kepadanya, yang kami telah turunkan akan dia. Maka di sini dia memberi isyarat bahawasanya seperti mana yang disebutkan dalam akidah, bahawasanya yang kita katakan sebagai kalam yang qadim adalah kalam yang qaim bidzatillah. Kalam yang qaim bidzatillah itu yang dimasukkan sebagai kalamun qadim. Kalamullah yang qadim adalah kalam yang merupakan salah satu daripada sifat Allah. Itu qadim. Tetapi bila misalnya kan dalam surah ini, kitab yang kami turunkan, kitab tu Al-Quran. Kalau sesuatu itu dia duduk atas kemudian berada di bawah, benda itu baharu. Benda baharu yang menerima pindah. Apakah yang menerima sifat pindah, harakah? Benda yang baharu. Benda yang daripada atas dia turun ke bawah, daripada bawah naik atas, benda yang baharu. Benda yang baharu. Maka Imam Razi mengatakan bahawasanya Imam Razi mengatakan bahawasanya yang baharu itu adalah yang diturunkan. Adapun kalamullah yang qaim bidzatillah, yang disebut sebagai
sebagai kalamun nafsi, maka dia bukan baharu. Sebenarnya Mu'tazilah menjadikan ayat seumpama ini untuk mengukuhkan akidah mereka yang mengatakan kalamullah ini makhluk. Dia kata, tengok, Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya kami telah turunkan Al-Quran. Benda yang menerima turun ini makhluk. Benda yang menerima turun ini makhluk, kata Mu'tazilah. Maka kita jawab, yang turun itu bukan kalamullah yang qaim bizatihi. Sebab itu, dalam membahaskan kalamullah ini, ada golongan yang berada ifrat dan tafrid. Ada golongan yang mana mengisbatkan qidam bagi kalamullah, sehingga mereka mengatakan mushaf-mushaf yang ditulis pun qadim, yang dihafal oleh hafiz Al-Quran juga qadim, yang dibaca oleh pembaca juga qadim. Ada golongan yang berlebihan dalam mengisbatkannya makhluk, mengatakan hatta yang daripada zat Allah itu juga adalah baharu, seperti mana Mu'tazilah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan bahawasanya kalamullah yang qadim itu adalah kalamun nafsi yang qaim bidzatillah, yang qaim dengan zat Allah. Adapun yang dibaca, yang dihafal, dia merupakan yang kita baca, yang kita hafal, dia adalah yang menunjukkan kepada dia menunjukkan kepada kalamullah yang qadim. Maka ada orang yang terlalu mengisbatkan qadim, mengatakan yang dekat mushaf ini pun qadim. Maka ulama mengatakan pendapat ini pendapat yang junun. Pendapat yang apa? Junun. Tak boleh diterima. Mana mungkin kertas-kertas yang baharu, dakwat-dakwat yang baharu dikatakan bahawasanya qadim. Tulisan-tulisan itu adalah baharu, tetapi tulisan-tulisan itu menunjukkan kepada kalamullah al-qadim. Maka begitulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Begitulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Lam yang ada pada ayat ini, lam apa? Lam yang ada pada ayat ini adalah lam illah. Lam illah. Kenapa wahai Muhammad? Kenapa wahai Muhammad Quran ini diturunkan kepada kamu? Apakah tanggungjawab Al-Quran apakah tanggungjawab kamu terhadap Al-Quran apabila Quran itu diturunkan kepada kamu? Maka telah disebutkan di sini litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Maka semua mereka-mereka yang merupakan ahli Al-Quran, hafiz Al-Quran, perlu mengambil tadabbur dan ta'athur daripada ayat ini. Maksud sebenar daripada Al-Quran adalah untuk hidayat. Untuk hidayat. Bukan semata-mata dilagukan. Bukan semata-mata dipelajari dan dihafal. Tetapi kemuncak daripada maksud Al-Quran, untuk mengeluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya. Selagi mana kita belum melaksanakan tanggungjawab ini, maka kita belum lagi melaksanakan tanggungjawab penurunan Al-Quran. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Jadi kita yang hafiz Al-Quran, cuba kita tanya diri kita sendiri, adakah kita telah menunaikan tanggungjawab dengan Al-Quran ini?
kita keluarkan manusia daripada gelap kepada cahaya. Kita tengok dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san. Nampak? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, liyunzira, supaya hamba itu iaitu Nabi Muhammad memberi peringatan. Maksudnya apa? Al-Quran ini maksudnya adalah dakwah. Maksud daripada Al-Quran itu adalah dakwah, untuk bawa hidayat kepada manusia. Sebab itu para masyayikh telah mentafsirkan ayat yatlu alaihim ayati laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ulama mentafsirkan ayat ni dan seumpamanya, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, dan seumpamanya. Walaupun ayat ini berbunyi Rasul itu telah membaca Al-Quran kepada umat. Kalau kita tengok dalam tafsir, membaca Al-Quran itu maksudnya mendakwah manusia dengan membaca Al-Quran kepada mereka. Mendakwah manusia dengan membaca Al-Quran kepada mereka. Ayat ini menyebut litukhrijan nasa minaz zulumati ila nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kemudian kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh kata, cuba kita tengok dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan an-nas. Iaitu kamu ini wahai Muhammad mengeluarkan an-nas, seluruh manusia. Kalau untuk nabi yang lain, misalnya wa ila adin akhahum huda, kaum Ad, Nabi Hud hanya untuk kaum Ad. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba wa rasulan ila bani Israel. Dan ayat yang seumpama dengannya mengisyaratkan bahawasanya nabi-nabi yang terdahulu dihantar hanya untuk kaum yang tertentu, keluarga, bahkan negeri yang tertentu. Tetapi dalam ayat ini dan seumpamanya menunjukkan bahawasanya pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh manusia. Seluruh apa? Manusia. Misalnya kalau kita boleh baca, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Inni rasulullah ilaikum jami'a. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Okey. Sekarang ni saya ingin tarik perhatian tentang satu masalah, iaitu masalah bi'satur rasul. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar juga untuk selain manusia? Perkara ini menjadi perbahasan di dalam ilmu tauhid. Kalau kita tengok dalam ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia, an-nas, litukhrijan nasa, mengeluarkan manusia. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat, zahirnya Rasulullah hanya dihantar untuk manusia. Tetapi ada ayat yang lain yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami hantar kamu melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dalam surah Ar-Rahman,
Ya ma'syaral jinni wal ins, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman menunjukkan syariat juga dikhitabkan kepada siapa? Kepada jin. Sami'na dalam surah Al-Jin, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Perbahasan tentang bi'satul rasul, adakah Nabi SAW diutuskan kepada seluruh manusia? Kalau masalah Nabi diutuskan kepada seluruh manusia, masalah ini adalah masalah ijma', yang adalah kafir orang yang mengingkarinya. Kalau kita baca dalam kitab Al-Milal wan Nihal, ada satu firqah batilah yang sesat, yang kafir. Mereka ini beriktikad bahawasanya Nabi Muhammad SAW hanya dihantar untuk bangsa Arab sahaja. Untuk apa? Bangsa Arab sahaja. Maka ayat ini sudah cukup untuk membatalkan dakwaan tersebut. Ayat ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW dihantar untuk seluruh manusia. Kalau kita tafsirkan begitu, maknanya An-Nas yang ada pada Alif Lam yang ada di dalam surah ini adalah Alif Lam yang memberi makna jins, sekaligus dia memberi maksud istighraq. Okey? Sebab itu kita terjemah. Tadi kan saya dah sebut, antara tanggungjawab ahli tafsir menentukan apakah maksud Alif Lam yang datang dalam Al-Quran. Misalnya Alif Lam dalam ayat ini. Alif Lam dalam ayat ini, boleh saja kita kata Alif Lam ini maksudnya Alif Lam lil ahdi, An-Nas. Tetapi maksudnya dipanggil Al-Am Al-Muradu bihil khusus dalam kitab Usulul Fiqh. Walaupun lafaznya umum tapi maksudnya khusus. Dan khusus itu maksudnya bangsa Arab misalnya. Mungkin ada orang dia takwil macam tu. Tetapi kita perlu faham dalam kaedah tafsir ini, kita akan tafsir sesuatu ayat dengan syarat tafsir itu mesti selaras dengan ayat yang lain. Contohnya kalau kita tafsirkan ayat ini maksudnya bangsa Arab, maka dia akan bertentangan dengan ayat-ayat yang secara sharih menunjukkan Nabi dihantarkan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ayat ini tak ada syubhat. Nampak tak? Nampak tak cara tafsir? Ada satu kitab yang tajuknya Adwa'ul Bayan fi Tafsirul Quran bil Quran, karangan Shinqiti, Muhammad Amin Shinqiti. Kalau kita nak tafsir sesuatu ayat, satu, kita kena pastikan tafsir itu tidak bertentangan dengan qawaid yang qat'iyah dalam syarak. Tak boleh kita tafsirkan ayat Al-Quran yang mana dia bertentangan dengan ma'ulima minad din bid-darurah. Kita tak boleh tafsirkan dia dengan bertentangan dengan perkara yang qat'i dalam syarak. Dan kita tak boleh tafsirkan dengan tafsir yang mana dia bertentangan dengan ayat yang lain. Bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau seseorang dia buat begitu, maka perbuatan dia orang tak panggil takwil, orang panggil tahrif. Maka setengah sahabat kita dia tak boleh beza. Apa beza takwil dengan tahrif? Mereka mendakwa apabila kita takwil ayat-ayat mutasyabihat, maka ini adalah tahrif. Ada beza antara tahrif dengan takwil. Takwil ada dua. Dia ada takwil yang sahih dan ada takwil yang fasid. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Ghazali menulis sebuah kitab bertajuk Qanunut Ta'wil, Undang-Undang Takwil. Supaya kita takwil sesebuah hadis ataupun ayat Al-Quran ada disiplinnya. Takwil ini tidaklah ditolak secara mutlak. Jadi kalaulah ada orang dia takwil, dia kata ayat ini An-Nas kat sini maksudnya Alif Lam lil ahdi, maksudnya adalah bangsa Arab. Alif Lam di sini adalah Alif Lam al-am al-muradu bihil khusus,
Dia umum, lafaz umum tapi maksudnya khusus. Seperti mana dalam ayat yang lain, "Idh qala lahumun nas, innan nasa qad jama'u lakum." An-nas dalam ayat ini yang saya baru baca tadi, an-nas itu dipanggil al-am al-muradu bihil khusus. Tetapi bagaimana takwil itu boleh bertahan apabila berdepan dengan ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kafah. Kafah itu adalah salah satu daripada adat, adalah salah satu daripada kalimah untuk taukid. Kafah, jami'an, kullihim. Maka tidak ada lagi ruang untuk takwil bahawasanya an-nas yang dimasukkan di sini adalah apa? Adalah bangsa Arab. Sebab itu baca dalam kitab Al-Milal wan Nihal, memang ada satu kelompok ajaran sesat, mereka nisbahkan diri dengan Islam ni. Ini bukan orientalis ke ataupun bangsa kafir. Ini orang yang nisbah kepada Islam tetapi telah cemar syariat Islam. Mereka ini akan dimasukkan dengan dalam Al-Milal wan Nihal, iaitu mereka yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW dihantar kepada bangsa Arab sahaja. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Wallahu a'lam bisawab. Okey, dah 6.30 lah. Dah 6.30, minta maaf. Untuk petang ini setakat ini sahaja. Jadi apa yang kita boleh simpulkan pelajaran kita petang ini? Satu, saya memberi peringatan untuk mengambil berat membaca tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Ar-Razi. Antara kelebihan kitab ini, dua perkara yang kita sebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan tanasub, munasabah antara ayat dan surah. Dan yang kedua, untuk mengetahui dalil-dalil akidah daripada ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kita beri peringatan juga tentang bagaimana menerangkan tentang Al-Quran daripada namanya. Menerangkan sesuatu melalui nama yang diberikan kepadanya. Itu dia punya point dia. Menerangkan sesuatu melalui nama yang diberikan kepadanya. Kemudian bagaimana kita menolak dakwaan Mu'tazilah yang menjadikan mana-mana ayat yang menunjukkan Al-Quran ini diturunkan, bahawasanya Al-Quran itu baharu. Maka sebenarnya mereka keliru antara yang diturunkan dengan yang qaim bidatillah. Kemudian ayat yang seterusnya membincangkan tentang an-nas di dalam ayat ini, dan kita ada sebut berkaitan dengan kaedah-kaedah takwil. Takwil adalah dibenarkan sekiranya dia mematuhi disiplin qawaid takwil. Dan Imam Al-Ghazali menulis kitab Qanunut Ta'wil, undang-undang disiplin untuk mentakwil. Dan tidak lupa juga kita ada membahaskan tentang tanggungjawab orang yang belajar tafsir, apakah muhimmah belajar tafsir. Dan antara ulum Al-Quran adalah mempelajari sejarah pembukuan Al-Quran. Maka itu semua adalah tajuk sebenarnya yang pendengar-pendengar semua, sahabat-sahabat semua perlu kembangkan ilmu tersebut. Misalnya sejarah pembukuan Al-Quran, kita bagi secara ringkas tadi antara zaman Saidina Abu Bakar dengan zaman Saidina Uthman secara ringkas, tetapi sejarahnya sudah tentu dia adalah sejarah yang sangat padat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Kita tutup majlis kita dengan pembacaan syair ini. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati, bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu, dalilun liqalbi inda jahli wa hirati, faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi, wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati, وساهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.